Semua orang nampak dekat dalam slide saya? Nampak. Nampak. Okay. Dah. Okey, hari ni kita nak belajar 2.2.4 iaitu menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, analisis dilakukan untuk mengenal pasti komponen yang digunakan. Nombor 2 ni pula, pelbagai aspek perlu dinilai untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dapat menarik perhatian pembeli. Okey, ni seterusnya pula menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, dekat sini ada 4 kriteria analisis. Yang pertama, reka bentuk komponen. Maksud dia menepati cita rasa pelanggan. Nombor 2 dan mempunyai nilai keboleh pasaran yang tinggi. Yang kedua ni pula jenis bahan binaan. Yang pertama haruslah bersesuaian dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga ni pula kedudukan pemasangan komponen. Kalau kedudukan pemasangan tidak betul, komponen ni tak boleh bergerak lah. Okey, yang pengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan. Okey, yang terakhir, kemasan. Kemasan ni bukan kemas, tapi kemasan ni macam kita letak stiker ke, kita letak wallpaper ke, kita tutup bahagian terbuka tu. Kita mestilah menarik dan dapat melindungi kelemahan pada komponen. Okey, contoh kemasan ni macam meja. Kita cat meja tu bagi dia nampak cantik lah kan. Okey, setakat ni ada tak yang tak faham bahagian menganalisis kesesuaian komponen? Faham. Dah. Faham. Okey, seterusnya kita ini contoh menganalisis kesesuaian komponen gadget. Ni contoh kita punya lakaran ni lah. Kita nak buat lakaran akhir komponen kan. Okey. Reka bentuk komponen ni lampu basikal kita nak buat macam kita nak tunjuklah ni contoh dia je. Okey. Reka bentuk komponen. Dalam ni ada tak reka bentuk komponen? Ya, kita cakap ya lah sebab ada kan semua reka bentuk komponen ni. Okey, jenis bahan pula. Dekat dalam ni Okey, kejap Miza. Ya. Okey, contoh reka bentuk komponen tu apa yang pada lakaran tu? Contoh dia lampu. Lampu Okay, basikal. lampu tu dia punya produk. Reka bentuk dia macam mana? Reka bentuk dia dia punya apa nama? Okay, biasa kita buat lakaran macam Cikgu Jumaah ajar buat lakaran minggu lepas. Kita dah siapkan lakaran, apa yang kita buat pada lakaran tu? Dah selesai melakar, apa kita buat? Yes. Kita labelkan. Okay, kita labelkan. Okay, pada label lakaran tu, kita labelkan apa? Elemen, prinsip. So maksudnya, elemen prinsip itu adalah sebahagian daripada reka bentuk komponen yang kita gunakan untuk memenuhi kita punya pelanggan punya kehendak. Okey, itu masuk reka bentuk komponen. Okey, ada garis, ada bentuk macam mana. Okey, so kalau kita tengok dekat gambar ni, idea satu bulat macam gambar lama. Okey, idea dua nampak macam lampu suluh. So, idea yang ketiga, reka bentuk dia gabungkan lampu basikal dengan lampu suluh, dapat idea ketiga ni. Okey, itulah masuk reka bentuk. Okey, sambung. Okey, yang kedua ni kriteria dia ialah jenis bahan. Okey, dekat dalam sini tak ada jenis bahan. Jadi kita cakaplah tidak. Okey, cadangan penambahbaikan. Kita boleh gunakan aluminium bagi menggantikan plastik lembut. Okey, yang ketiga pula kedudukan pemasangan. Kalau kedudukan pemasangan tidak betul, benda ni tak boleh bergerak. Jadi kita kata ya lah. Okey, yang keempat
terakhir kemasan. Kat sini kita ada kemasan. Kita nampak dia kemas. Nampak macam ada tempat yang bahagian tu tertutup. Tak adalah nampak macam ada wayar-wayar skru ke. Kita cakap yelah. Okey. Dalam ni ada tak yang tak faham? Dalam contoh lakaran akhir komponen ni. Ada, faham. Faham? Faham. Okey, seterusnya kita ni contoh lakaran yang kita buat minggu lepas, iaitu lakaran ampaian. Okey, lakaran akhir komponen ni kita di minggu lepas punya lakaran ampaian kan. Okey, kriteria penilaian, reka bentuk komponen. Dekat dalam ampaian ni ada tak reka bentuk komponen? Ya atau tidak? Ya. Ya, ada. Ada kan? Sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak reka bentuk komponen ampaian ni? Okey, sebab kelas topik 4 ni adalah kita nak kaji tajuk dia menganalisis kesesuaian. So kriteria reka bentuk, jenis bahan, kedudukan pemasangan dengan kemasan ni, adakah ia sesuai atau tidak dengan kriteria yang kita nak nilai ni. Okay, so untuk yang pertama tadi apa Miza? Reka bentuk komponen sesuai atau tak? Sesuai. Okay, sesuai. So jawapan dia ya. Okay, kalau ya, perlu tak kita bagi cadangan penambahbaikan? Tak perlu. Okay, so tak perlu. Okay. Tak payah. Okay, sebab benda dah bagus, tak payah tambah baik. Okay, untuk analisis ni kita buat, kita nak cari ada tak keburukan ataupun bukan keburukan kekurangan pada produk kita sebelum kita bina. Okay, kita nak analisis daripada lakaran dulu. Okay, kalau daripada lakaran kita dah boleh detect ada kekurangan pada kita punya produk, so kita boleh bagi cadangan penambahbaikan sebelum kita bina modul ataupun produk kita. Untuk apa? Agak-agaknya untuk apa? Miza atau Anis? Kenapa kita nak analisis dulu ni sebelum kita bina kita punya produk atau model? Supaya kita boleh kita boleh macam boleh kita dah tahu dah apa kita nak buat tu. Berguna ke tak berguna? Betul. Saya faham maksud dia walaupun ayat dia tak sampai. Okay, maksudnya sebelum kita buat produk kita dah tahu dia ada kelemahan. Jadi sebelum kita bina produk kita baiki dulu kelemahan untuk elakkan kerugian. Okay, sebab bila dah buat produk kita pakai kos, pakai duit. So kita dah tahu benda tu memang akan menyusahkan ataupun akan bagi masalah. Okay, kita buat juga, so maksudnya kita dah rugikan kita punya duit ataupun kita punya kos. Okay, kita tak nak kita rugi, kita tak nak duit kita terbazir. So kita detect dulu awal-awal ada tak kekurangan pada kita punya produk sebelum kita bina. Okay, so sambung. Okey, kriteria yang kedua pula jenis bahan. Okey, dekat dalam lakaran ampaian ni ada tak jenis bahan? Ya atau tidak? Sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak? Sesuai. Okey, jawapan dia sesuai. Okey, yang kriteria ketiga pula kedudukan pemasangan. Okey, dalam lakaran ampaian ni ada tak kedudukan pemasangan? Sesuai atau tidak? Sesuai. Sesuai. Sebab kalau ada kedudukan pemasangan, benda ni tak jadilah. Nanti benda lain jadi. Okey, yang terakhir pula kemasan. Sekejap Miza. Kedudukan pemasangan ni kita nak tengok kedudukan apa? Keseluruhan produk ke ataupun ada bahagian-bahagian tertentu je? Dalam produk lah. Dalam produk? Ke dalam kita punya komponen mekanikal yang kita gunakan? Komponen. Okay, komponen. Kedudukan komponen-komponen yang kita gunakan. Tak kisahlah sama ada komponen mekanikal. Ni tajuk mekanikal, so kita tengok komponen mekanikal lah. So kalau tajuk elektrik, kita tengok komponen elektrik. Sesuai tak kedudukan komponen mekanikal yang kita gunakan dalam produk ni. Okay, sambung.
Okey, yang terakhir pula kriteria terakhir iaitu kemasan. Okey, dalam lakaran ampayan ni ada tak kemasan? Sesuai atau tidak kemasan dia? Sesuai. Sesuai. Dia tak boleh sesuai sebab dalam ni lakaran ampayan ni tak ada kemasan pun. Dia tak ada letak macam bagi menarik ke melindungi kelemahan yang ada pada komponen. Tak sesuai. Jadi Oh, dia betul-betul pakai batang paip je. Dia pakai baik je. Dia tak ada bagi menarik ke kita macam nanti cepat reput ke. Tak ada. Okey, cadangan penambahbaikannya kita letak cek sembuh. Sebab kita kata kita tidak sesuai kan. Jadi kita letaklah cadangan penambahbaikan dia cek sembuh. Kalau kita letak stiker ke wallpaper ke boleh? Dia tak susah sangat sebab benda ni licin. Nanti jadi tu nanti dia boleh koyak. Koyak, betul. Okay, sebab apa? Biasa ampayan kita tak letak dalam rumah. Okay, kita letak dekat bahagian luar yang terdedah dengan hujan dan panas. Okay, so nanti dia cepat rosak. Okay, continue. Okay, setakat ni ada tak faham bahagian lakaran ampayan ni? Dia punya analisis. Faham. Tak ada. Faham. Tak ada. Dah habis dah kita punya bab 2.2.4 menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Dah habis dah. Okay. Yanis? Mana kita punya host? Saya. Presenter dah habis ke tu? Nanti cikgu nak buat dia buat apa? Soalan tak ada soalan? Soalan siapa ada soalan? Sila tulis ataupun cakap dekat voice ni. Ada soalan. Okay, Mirza dah boleh prepare untuk ni quiz Yang lain tengok pada slide PowerPoint ni. 50. Mirza dah boleh present pula, prepare untuk quiz. Okay, last slide lakaran ampayan ni. Okay, Mirza kosongkan. Okay, supaya apa Anis? Salin dalam buku. Katanya bijak. Supaya Okay, so ini kerja untuk kelas kedua. Start Selasa, Rabu, Khamis tu. Okay, kelas kedua nanti latihan dia adalah buat analisis lakaran akhir komponen untuk ampayan yang awak dah buat hari. Okay, analisis lakaran. Sama lah macam ni. Yang tadi Mirza duk terangkan panjang lebar tu. Okay, awak refresh balik apa yang nak ditulis dalam ruangan jadual dia tidak ataupun cadangan penambahbaikan ni. Okay. Apa? Tulis jawapan isi jadual ni yang lagi kita bincang jawapan tu lah yang dalam ni, kotak ni. Ya. Sebenarnya Mirza dah bagi jawapan dah pun. Tinggal awak nak refresh balik nanti masa buat latihan. Okay, jawab isikan jadual penilaian ni. Okay, saya nak tambah sikit ni. Okay, saya nak tambah sikit. Sila. Semua tengok pada lakaran akhir ni, pada analisis ni. Okay, korang analisis ni, analisis lakaran akhir komponen. Okay, analisis ni dia sepatutnya tak sama. Dia bergantung kepada siapa yang analisis, siapa yang reka bentuk produk tu. Okey, contohnya Mirza yang buat. Okey, kalau Mirza, saya ambil contoh untuk kedudukan pemasangan, kemasan saya ambil contoh Kalau Mirza, dia punya pendapat, okey, dia punya pendapat sebab bahan produk PVC, so pendapat dia
untuk ampayan, dia tak nak letak cat sebab dia takut kalau kita letak cat, PVC tu dah cantik dah warna kelabu. Ini pandangan dia sebab pandangan seseorang pereka tu dia takkan sama. Dia akan berdasarkan apa yang pelanggan nak dan juga dia punya pandangan. So dia fikir PVC tu dah cantik warna kelabu and dia rasa dia tak perlukan cat sebab kalau dia cat mungkin cat tu akan luntur, bila dia luntur dia akan kena pakaian. Jadi kemasan dia akan jawab ya. Tapi contohnya orang lain pula macam Firdaus ke yang buat, so Firdaus rasa macam dia perlu letak kemasan sebab kalau dengan kelabu je jadi pelanggan tak minat, tak cantik dia kata. Jadi dia pun akan jawab tidak. Jadi setiap jawapan anda antara ya atau tidak perlu ada ulasan, cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dengan awak punya jawapan, ya atau tidak. Kenapa kita kata tidak? Sebab warna PVC tidak menarik contohnya. Tidak menarik pelanggan. Okey, boleh? Okey, itu je saya nak komen. Jadi jawapan ya atau tidak tak ada betul atau salah. Dia bergantung kepada awak punya jawapan, awak punya pendapat dan cadangan penambahbaikan dia perlu relate dengan perlu bersesuaian. Kenapa awak cakap ya atau tidak? Okey? Okey. Nombor 1. Hasmita. Okey, masih Hasmita. Nombor 2 Hakim. Nombor 3 Ziyadin.